Alhamdulillah pagi ini kita dapat bersama lagi dalam kuliah Tirmizi, Sunan Tirmizi. Bab yang akan kita pelajari pada hari ini ialah bab ke-67. 67. Di bawahnya ada hadis ke-90. Kita telah sampai kepada hadis ke-90 ya. Baiklah. Terlebih dahulu sebelum bincangkan dengan lebih lanjut, mari kita baca tajuk bab dan hadis di bawahnya terlebih dahulu dengan komentar Imam Tirmizi di bawahnya. Babun fi karahati raddis salam ghaira mutawaddi'in. Bihi qala haddathana Nasr bin Ali wa Muhammad bin Bashar qala haddathana Abu Ahmad Muhammad bin Abdullah Az-Zubairi an Sufyan an الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وإنما يكره هذا عندنا إذا كان على الغائط والبول، وقد فسر بعض أهل العلم ذلك، وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب. قال أبو عيسى وفي الباب عن المهاجر بن قنفذ وعبد الله بن حنظلة وعلقمة بن الفغواء وجابر والبراء. Bab larangan menjawab salam tanpa berwudu. Imam Tirmizi dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ibni Umar, kata beliau, ada seorang lelaki memberi salam kepada Nabi SAW ketika baginda sedang membuang air kecil. Maka baginda tidak menjawab salamnya. Abu Isa berkata ini adalah hadis hasan sahih. Menjawab salam itu terlarang di sisi kami apabila seseorang sedang membuang air besar atau air kecil. Demikianlah ia ditafsirkan oleh sesetengah ahli ilmu. Hadis ini adalah yang terbaik pernah diriwayatkan dalam bab ini. Oh, jadi terpisah-pisah gitu. Tak apalah, tengok. Abu Isa berkata dalam bab ini ada juga hadis daripada Al-Muhajir bin Qunfuz, Abdullah bin Hanzalah, Alqamah bin Al-Faghawa, Jabir bin Abdullah, dan Al-Bara bin Azib. Itulah hadis. Ini bab lain. Setakat itulah kita tengok hari ini. Kembali semula ke tempat mula-mula baca tadi. Bab larangan menjawab salam tanpa berwudu. Bab karahah. Babun fi karahah. Fi bayani karahati raddis salam. Hala kaunil al-mar'i ghaira mutawaddi. Jadi ghaira mutawaddi itu jadi hal. Hala kauni al-mar'i ghaira mutawaddi. Dalam keadaan seseorang itu tidak berwudu, tanpa berwudu, kita terjemah begitulah. Sebagaimana biasa, perkataan saya dah sebut banyak kali dah, tapi takut ada lagi yang tak dengar, ataupun kalau dah dengar pun mungkin terlupa. Saya ulang lagi lah. Perkataan karahah atau karahiyah dalam istilah ulama mutaqaddimin, mana ulama-ulama hadis mutaqaddimin, dan Imam Tirmizi itu termasuk dalam ulama mutaqaddimin. Ulama mutaqaddimin. Perkataan ini di dalam kitab-kitab mereka tidak seharusnya dipakai secara tetap seperti ia menjadi sebagai istilah bagi ulama-ulama mutaakhirin dengan makna makruh. Kita tak boleh pakai dengan makna makruh menurut istilah ulama mutaakhirin. Makruh.
Jadi karaha atau karahiyah dalam istilah mutaqaddimin ini tidak semestinya dipakai dengan makna itu. Dengan sebab itu saya karaha dengan makna larangan. Larangan. Seolah-olahnya kita kata babun fi man'i raddis salam. Karaha dengan makna man'i, dengan makna larangan. Jadi larangan itu ada kalanya boleh memberi makna haram, boleh memberi makna makruh tanzihi, boleh juga memberi makna makruh tahrimi. Boleh jadi semua, boleh termasuk. Sebabnya ada ketikanya Imam Tirmizi akan menggunakan karahah untuk makna haram. Tak ada khilaf lah. Perkara itu memang haram. Tapi dia guna karahah juga. Ada kalanya dia guna perkataan karahah ni ketika menunjukkan sesuatu itu hukumnya makruh tanzihi atau makruh tahrimi. Begitu. Ada juga. Jadi dengan sebab itu kalau kita terus terjemah bab makruh menjawab salam dalam keadaan seseorang itu tidak berwudu, tanpa berwudu, makruh menjawab salam. Kalau kita kata begitu, jadi makna khusus tu jelas ada makruh. Ikut mana-mana pun makruh jawab salam dalam keadaan tidak berwudu. Jika seseorang itu berjalan, tiba-tiba orang bagi salam, dia tak ada wudu, makruh. Dia jawab, adakah begitu maksudnya di sini? Kalau kita tengok pada hadis ni, cerita lain. Hadis di bawah ni. Itulah antara benda yang kita kena perhati. Benda yang kita kena perhati antara tajuk bab yang dibuat oleh seseorang pengarang kitab hadis dengan hadis yang dikemukakan di bawahnya. Kena perhati. Kadang-kadang tajuk bab itu lebih umum. Hadis di bawahnya lebih khusus. Kadang-kadang tajuk bab itu dibuat untuk mentafsirkan, menjelaskan sesuatu perkataan yang terdapat di dalam hadis. Jadi macam-macam lah. Itu perihal tajuk bab ni mana kena belajar secara berasingan lah. Jadi kalau nak tengok sebaik-baik perbincangan kitab yang membincangkan tentang tajuk bab ini, bolehlah dirujuk kepada kitab Al-Abwab At-Tarajim li Sahih Al-Bukhari. Atau lain-lain kitab yang berbicara tentang tajuk bab lah. Biasanya tajuk bab yang dibincang itu tajuk bab Bukhari. Sebab itu kemuncaknya dan paling rumit. Kalau yang lain-lain ni agak mudah. Walaupun begitu, kita dapat belajar banyak perkara daripada tajuk bab yang dibincangkan, tajuk bab Sahih Bukhari yang dibincangkan secara khusus di dalam kitab-kitab. Elok kita belajar daripada situ untuk memahami tajuk bab di dalam kitab-kitab lain juga. Sebab kitab-kitab lain ni boleh dikatakan setakat ini tidak adalah perbincangan tentang tajuk bab secara khusus bagi kitab-kitab selain Bukhari itu tak ada buku lah. Kalau Bukhari ni ada buku yang berasingan. Jadi ke mana-mana pun itu seeloknya dijadikan panduan. Dijadikan panduan. Jadi baiklah, saya nak tunjuklah kitab tu. Ni Al-Abwab At-Tarajim li Sahih Al-Bukhari karangan Syekh Zakaria. Ni cetakan Pakistan. Cetakan Pakistan. Ni yang asalnya beginilah. Buku asalnya begini. Ini Al-Abwab At-Tarajim. Buku yang sama juga dicetak dengan cara baru. Begini ini. Al-Abwab At-Tarajim li Sahih Al-Bukhari. Ini senanglah kalau orang tak biasa baca tulisan tadi. Kalau yang ni senang. Jadi ini perbincangan tentang tajuk bab. Tajuk bab sahaja. Bab man salla wa qaddamahu tanur. Bincang tentang ini saja. Sebuah kitab ni. Jadi
dalam bentuk ni dia ada 5 jilid. 5 jilid. Kalau yang ni 2 jilid. Yang pertama ni 2 jilid. Ni 2 jilid. Tapi tulisannya halus. Kena belajar, kena baca ni. Terutamanya bahagian usul dia. Usul abwab wa tarajim. Dia awal itu memang dia bincangkan tentang usul. Jadi dengan kita belajar usul-usul itu, mudahlah nak faham apa yang tersebut di dalam kitab-kitab lain, tajuk bab yang tersebut di dalam kitab-kitab lain. Sebab setengah-setengahnya itu memang sama juga cara dia sama. Contohnya di sini, antara benda yang kita kena jelas ialah satunya tentang perkataan karahah itu. Kena faham apa makna karahah dalam istilah mutaqaddimin dan apa makna karahah dalam istilah mutaakhirin. Itu ada beza. Kalau dalam istilah mutaakhirin, karahah dengan makna makruh lah. Karahiyah pun sama dengan makna makruh. Karahiyah dengan makna makruh sama. Tetapi kalau dalam istilah mutaqaddimin jangan difaham gitu. Tak mestinya karahiyah itu dengan makna makruh. Boleh jadi ia dengan makna haram. Jadi saya rasa terjemahan yang paling sesuai untuk karahah dalam menurut istilah mutaqaddimin itu ialah larangan. Sebab ia jadi timbulnya sebut karahah apa semua ni disebabkan larangan Nabi SAW. Jadi larangan itu ada kalanya memberi makna haram, ada kalanya memberi makna makruh sahaja. Makruh atau bukan makruh lah, larangan menjawab salam ghaira mutawaddi, tanpa berwudu. Jadi ghaira mutawaddi ni, tanpa berwudu ini umum ni. Sedangkan dalam hadis ni ada orang bagi salam kepada Nabi SAW ketika Nabi sedang buang air kecil, ketika Nabi sedang kencing. Nabi SAW tak jawab salam itu. Kan seperti kita sedia maklum, jawab salam itu adalah wajib. Memberi salam tidak wajib, tapi jawab salam wajib. Di sini dalam hadis ni menunjukkan Nabi SAW tak jawab. Jadi Nabi SAW tidak buat benda wajib lah kira-kiranya. Jadi kalau tidak buat benda wajib ni berdosa. Wajib ni kalau kita tinggal berdosa. Kalau kita buat dapat pahala. Itu dalam istilah mutaakhirinnya. Nabi tak jawab. Takkanlah kita kata Nabi SAW tidak melaksanakan kewajipan, tidak buat benda yang wajib. Takkanlah kita nak kata begitu. Kecuali ada sebab lah tu. Kalau dia jawab pun, tak jawab pun tak apalah, tidak jadi wajib lah. Sebab apa? Sebab Nabi SAW pada ketika itu sedang buang air kecil. Sedang buang air kecil bukan bermakna tidak berwudu. Tidak berwudu itu lebih luas. Dalam keadaan tidak berwudu itu lebih luas. Sama ada dalam keadaan kencing ke, sedang kencing ke, atau selepas itu, sebelum berwudu. Itu tidak berwudu lah. Maknanya hadis ini lebih khusus. Hadis menceritakan tidak jawab salam itu kerana Nabi sedang buang air kecil. Sedangkan dalam tajuk ni tidak menjawab salam tu kerana tidak berwudu. Tidak berwudu tu lebih luas. Sama ada ketika sedang kencing atau buang air besar atau air kecil, dan juga selepas itu. Lebih umum. Apakah itu Imam Tirmidzi nak cerita? Selepas seseorang tu buang air kecil atau air besar sebelum dia berwudu, dalam keadaan belum berwudu, bila dia ke mana-mana orang bagi salam, tidak wajib dia menjawab salam.
atau tidak perlu dia menjawab salam? Adakah begitu maksudnya? Boleh dikatakan para ulama tidak berpendapat begitu. Mereka kata yang tidak boleh jawab salam itu kalau sedang buang air. Bukan setelah selesai buang air, sudah basuh, semua dah cuci dah zahirnya. Lepas tu belum berwuduk, tidak jawab salam. Bukan itu maksudnya. Jadi tajuk ni kurang begitu bersesuaian lah, bertepatan lah dengan hadis yang dikemukakan di bawahnya. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Dan kenapa Nabi SAW buat? Adakah ia khusus dengan Nabi SAW? Atau orang lain juga begitu? Kalau orang lain tu nampaknya tidak syarat berwuduk untuk jawab salam ni. Jawab salam ni tetap wajib walaupun ketika tidak berwuduk. Asalkan tidak berada dalam keadaan-keadaan tertentu lah. Seperti buang air, seperti dalam keadaan bersetubuh, dan banyak lagi yang lain. Ketika dalam solat, ketika sedang makan, dan lain-lain lagi. Di dalam syarah Sahih Bukhari, saya telah tulis semua tu 10 perkara. Raddus salami wajibun illa ala man fis salati aw bi aklin syaghala. Ada 10 terkumpul di dalam nazam yang dibuat oleh ulama berhubung dengan keadaan-keadaan di mana seseorang itu tidak wajib menjawab salam. Jadi 10 perkara tu. Dalam keadaan itu barulah tidak wajib. Tapi dalam keadaan tidak berwuduk, semata-mata tidak berwuduk, masih wajib, tetap wajib juga. Jadi kenapa ni? Kalau begitu, ni hadis tu patutlah kalau Nabi tidak jawab salam. Sebab ketika itu Nabi SAW sedang membuang air kecil, sedang kencing. Memang tengah kencing. Bukan selesai daripada kencing, bukan. Jadi ni di sini, kalau kita nak tengok, kita nak tahu macam mana Nabi SAW sedang kencing atau tengah kencing pada ketika itu, pada ketika orang bagi salam. Di sini, cuba tengok ni. Wahuwa. Kita faham daripada waw sebelum huwa. Nampak ke tidak tu? Yang saya tunjuk tu, saya gelapkan itu. Ni. Waw ni. Waw ni saja. Yang menunjukkan ketika itu sedang. Sebab apa? Itu orang panggil wawul hal. Jadi waw ni dalam bahasa Arab ada banyak. Wawul atf. Macam-macam lagi waw. Waw tafsiriyah. Di sini wawul hal. Wawul hal. Kita nak tahu macam mana pula wawul hal itu. Yang mudahnya waw di dalam ayat yang ada sebelum isim dhamir. Macam di sini sebelum huwa. Itu yang mudah. Kaedah mudah lah. Walaupun ini untuk yang lebih kemah lagi tu, ada lagi yang lain. Ikut mana-mana pun di sini dengan makna sedangkan. Ketika Nabi, ada seseorang bagi salam kepada Nabi ketika Nabi sedang atau dalam keadaan Nabi sedang. Seperti kita terjemahan yang kita bagi lah. Cuba tengok ni. Ada seorang lelaki memberi salam kepada Nabi SAW ketika baginda sedang ataupun dalam keadaan Nabi membuang air. Dalam keadaan atau sedang. Itu kita faham daripada waw tu. Sebab itu penting kena faham perkataan-perkataan yang diguna di dalam hadis itu penting sekali. Ini wawul hal. Jadi dengan sebab itu Nabi tidak jawab. Bukan kerana dia tidak berwuduk, kerana dia sedang buang air kecil. Jadi tajuk ni lebih umum lah berbanding hadis. Kalau kita kata hadis ini
dikemukakan sebagai bukti bagi apa yang disebutkan oleh pengarang dalam tajuk, maka orang boleh berkata tidak begitu tepat tajuk itu. Tajuk ni seseolahnya menyatakan tak kiralah orang tu sedang buang air ke tidak sedang buang air ke, asalkan dia tu dalam keadaan tidak berwuduk, maka ada larangan kepadanya daripada menjawab salam. Seolah-olah begitu. Tak tepatlah. Jadi apa maksudnya? Jawabnya, tajuk bab ini lebih khusus berkait dengan Nabi SAW. Pribadi Nabi SAW itu sendiri. Sebabnya nanti kita akan tengok dalam hadis-hadis akan datang, hadis fil bab ni, kita akan tengok lafaz hadis-hadis itu menunjukkan Nabi SAW setelah selesai buang air pun dia tidak terus jawab. Sebaliknya, Nabi SAW berwuduk dahulu. Atau dalam setengah-setengah keadaan itu dia bertayamum dahulu. Barulah dia jawab salam. Keadaan seperti itu kalau dibuat oleh orang lain, elok juga, tapi tidak mesti. Tidak mesti begitu. Bahkan ketika tidak sedang buang air, dia perlu menjawab salam. Perlu menjawab salam. Kalau dia tidak sedang melakukan perkara-perkara lain yang tidak mewajibkannya menjawab salam lah. Kalau ada perkara lain, itu kerana lain lah pula, bukan kerana ni. Bukan kerana tidak berwuduk itu tidak menghalang seseorang daripada menjawab salam. Bahkan tetap ia wajib menjawab salam apabila diberikan kepadanya. Itu benda yang kita kena faham. Tajuk bab dengan hadis yang dikemukakan di bawahnya itu perlu sekali dipahami dengan baik. Baik. Kalau kita tengok di sini, okeylah, tak apalah. Kalau kita tengok di dalam kitab ni, yang kita duduk bincang tadi, kalau kita nak tengok di sini, cuba tengok. Wa huwa yabul sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul. Dia tak bincang di sini tentang tajuk bab tu. Dalam kitab ni dan kitab lain pun tak ada bincang. Wa huwa yabul, jumlah ni fi mahalli nasbin ala al-hal min an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumlah wa huwa yabul ini jumlah ismiyah ni berada pada mahal nasab sebagai hal. Kerana jumlah ni jadi hal. Antara alamat yang menunjukkan ia hal ialah waw. Warabit al-waw. Pengikat. Pengikatnya ialah waw dan dhamir itu. Itulah yang saya sebut tadi. Cara mudah nak faham wawul hal ini, iaitu waw yang tersebut sebelum isim dhamir. Ini isim dhamir lah huwa dalam ayat. Kerana jumlah ismiyah diikat dengan kedua-duanya, dengan dhamir, waw dan dhamir itu. Kemudian dia bawalah kaedah ni dalam khulasah. Dalam khulasah tu Alfiyah Ibnu Malik itulah. Wa jumlatul hali siwa ma quddima biwawi naw bimudmarin au bihima. Ini kaedah ni. Wa jumlatul hali siwa ma quddima biwawi naw bimudmarin au bihima. Jumlah hal itu selain daripada apa yang telah dikemukakan sebelum ini adalah dengan waw, mana diikat dengan waw, atau dengan mudmar isim dhamir sahaja, atau dengan kedua-duanya. Diikat jumlah hal itu dengan kedua-duanya, dengan waw dan dhamir. Mudmar itu isim dhamir lah. Cuba tengok. Maksudnya wal hal anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yabul. Padahal atau sedangkan ataupun mana ketika Nabi sedang kencing, buang air kecil. Falam yarud alaihi, Nabi SAW tidak menjawab salam orang itu. Lam yarud ala rajul salamahu, tidak menjawab salam orang itu. Jadi tidak menjawab itu ada kemungkinan dia mentakhirkan jawapan. Selepas dia bersuci baru dia jawab.
Ada kemungkinan. Ya, memang begitu dalam hadis-hadis yang lain. Li ta'zim ismillah ta'ala. Kenapa dia buat begitu? Kerana mentazim nama Allah. Tak mahu sebut nama Allah dalam keadaan tidak suci. Antara yang menyokong pendapat ini, iaitu dia tidak bukan tak jawab, dia jawab lewat setelah bersuci. Antara yang menyokong ini ialah hadis riwayat Abu Daud. Thumma i'tadhara. Kemudian Nabi SAW minta maaflah kepada orang tu ataupun bagi alasan. Yang i'tadhara tu bagi alasan. Kenapa dia tidak jawab salam orang tu? Dia kata, inni karihtu an azkurallah illa ala tuhrin. Aku tidak suka menyebut nama Allah melainkan dalam keadaan suci. Itu alasan ini. Setelah bersuci, barulah dia jawab. Ada kemungkinan juga, atau boleh jadi juga, Nabi SAW tak jawab salam itu ta'diban lahu, sebagai mengajar adab kepadanya. Antara yang menyokong pendapat ini ialah hadis yang dikemukakan oleh Ibnu Majah melalui saluran riwayat Abdullah bin Muhammad bin Aqil daripada Jabir bin Abdullah, bahawa ada satu orang lalu dia dekat Nabi SAW ketika baginda sedang buang air kecil. Dia memberi salam kepadanya. Rasulullah SAW pun kata kepada dia selepas itu, kalau engkau tengok aku berada dalam keadaan seperti itu, jangan engkau bagi salam kepadaku. Kerana kalau engkau lakukan, aku tak akan jawab. Maknanya, kerana kalau engkau bagi salam juga, aku tak akan jawab. Tapi dalam sanad dia ni ada Abdullah bin Muhammad bin Aqil, mutakallam fi, seorang perawi yang diperkatakan ataupun dijarah, ditajrihkan oleh ulama hadis. Sindi berkata, boleh jadi juga Nabi SAW tak jawab tu pada ketika-ketika tertentu, dan pada ketika-ketika yang lain pula dia takhirkan jawapannya sesuai dengan keadaan orang untuk dia mengajar adab kepadanya. Begitu. Baik. Kita tengok di sini. Perawi-perawinya, setengah-setengahnya kita telah bertemu dengan perawi-perawi itu, jadi tak perlu lagi dibincangkan tentang perawi. Tapi kalau nak tengok sepintas lalu, boleh saja, boleh. Ni tentang perawinya. Nasr bin Ali Al-Jahdami Al-Basri, thiqah, thabt. Thiqah, thabt. Perawi yang thiqah dan thabt, teguh, ukuh. Makna dari tabaqah ke-10. Dari tabaqah, lapisan perawi yang ke-10. Ini telah pun dibincangkan dengan agak detail biografinya pada bab 20 hadis ke-25. Mana ada dah, kita pun dah bertemu dah. Jadi kalau nak tengok sana lah. Muhammad bin Bashar, Imam Tirmizi ambil daripada dua orang gurunya di sini, Nasr bin Ali dan Muhammad bin Bashar. Mereka berdua meriwayatkan kepada Imam Bukhari, kepada Imam Tirmizi di sini. Muhammad bin Bashar Abu Bakar Al-Basri yang terkenal dengan Bundar, thiqah, hafiz. Nombor 10 ni, kalau dalam kitab ni maksudnya tabaqah ke-10. Biodata dia ni telah pun berlalu pada bab 3 hadis nombor 3, awal-awal lagi. Ada dah. Nak tengok di sana, nak tengok biografi atau biodata dia, tengok di sana. Dalam nota kita pun dah ada, jadi saya tak ulang dah. Kalau yang macam ni, setengah-setengah tu kalau belum sebut lagi lah dalam nota ni, kalau belum kita bertemu lagi, itu akan saya lengkapkan kemudian, kerana tulis nota ni dalam keadaan
cepat-cepat, nak sudah cepat. Saya kira ambil mana-mana yang perlu, sahaja dahulu. Secara lengkapnya akan dibuat insya-Allah bila disiapkan nota-nota ini untuk dicetak sebagai buku. Sebagai buku. Jadi mereka berdua mengambil daripada Abu Ahmad Muhammad bin Abdullah Az-Zubairi. 796. Ini nama dan silsilah nasab beliau yang lengkap ialah Muhammad bin Abdullah bin Az-Zubair bin Amr bin Dirham Al-Asadi Az-Zubairi Al-Kufi. Abu Ahmad adalah seorang perawi thiqah, lagi teguh. Cuma kadang-kadang tersalah dalam meriwayatkan hadis Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri. Jadi kalau kita tengok hadis ini, memang dia meriwayatkan hadis daripada cuba tengok, Abu Ahmad daripada Sufyan. Sufyan ni Sufyan Ats-Tsauri lah. Dalam meriwayatkan hadis daripada Sufyan Ats-Tsauri kena berhati-hati sedikit. Sebab kadang-kadang dia ada tersalah. Beliau perawi dari tabaqah ke-9 dan telah meninggal dunia pada tahun 203 Hijrah. Ini tentang Abu Ahmad Az-Zubairi. Tempat ambil hadis ini oleh dua orang guru Imam Tirmizi. Ini cuba tengok sini. Illa annahu qad yukhti fi hadis Ats-Tsauri. Lepas tu kalau nak detail lagi tengok sinilah. Saya yang detail-detail tu saya tak buat lah. Lagi antara yang detail dia sebut dia ambil hadis daripada siapa guru-gurunya. Ini antaranya. Murid-murid dia pula yang mengambil hadis daripadanya siapa? Ni orang-orangnya. Lepas tu apa kata ulama tentangnya, kedudukannya, apa kata ulama. Walaupun ada setengah ulama pertikaikan ataupun kata ada hadis Sufyan Ats-Tsauri kadang-kadang bila meriwayatkannya dia terkeliru. Tetapi Nasr bin Ali berkata, aku dengar Ahmad Az-Zubairi berkata, aku tak kisah, kata dia. Kalau kitab Sufyan itu dicuri daripada aku sekalipun, aku tak kisah. Inni ahfazuhu kullahu, sebab aku hafal semuanya. Dan dia ingat dengan baik di situ. Kalau begitu, banyak lagi lah kata-kata ulama tentang dia ni. Panjang, agak panjang. Itu saya tak bincang lagi lah yang panjang-panjang tu. Kalau nak sekarang ni mana-mana yang boleh merujuk sendiri kepada kitab ni, sila tengok di sini lah. Sebab saya buat ringkas seperti mana yang terdapat di dalam kitab. Sebagaimana dalam kitab Tuhfatul Ahwazi. Kalau dalam Tuhfatul Ahwazi, memang ringkas saja. Ini Tuhfatul Ahwazi. Ya, ringkas saja. Cuba tengok contohnya di sini. Abu Ahmad ismuhu Muhammad bin Abdullah bin Az-Zubair. Ni yang ringkas saya ambil. Sekadar ini saja. Tidak lebih daripada itu. Sebab untuk ringkaskan nak cepat. Kalau tidak tak sempat pula nak tulis. Nota tu. Peringkat nota tu biasanya saya buat gitulah. Baik. Kemudian Abu Ahmad Muhammad bin Abdullah Az-Zubairi meriwayatkan kepada kami daripada Sufyan Ats-Tsauri, daripada Ad-Dhahhak bin Uthman. Jadi Sufyan Ats-Tsauri ni kita telah bertemu dah, perawi ni. Kita tak bincang lagi dah tentang dia. Daripada Ad-Dhahhak bin Uthman. Siapa Ad-Dhahhak bin Uthman ini? 797. Dhahhak bin Uthman bin Abdullah bin Khalid bin Hizam Al-Asadi Al-Hizami Al-Madani. Ad-Dhahhak meriwayatkan hadis daripada Zaid bin Aslam. Ni orang-orang. Zaid bin Aslam, Nafi' dan ramai lagi orang-orang lain. Ats-Tsauri, Ibnu Wahab, Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan lain-lain pula adalah antara orang yang meriwayatkan hadis daripadanya. Ibnu Ma'in, Abu Dawud, Ibnu Sa'ad dan lain-lain mengatakan beliau thiqah. Tetapi Abu Zur'ah pula mengatakan beliau tidak kuat. Demikianlah tersebut di dalam kitab Al-Khulasah Al-Khazraji.
Di dalam At-Taqrib ni Taqribut Tahdzib Hafiz Ibn Hajar pula tersebut beliau seorang perawi saduq yang ada waham. Yani ada juga waham. Ad-Dhahhak meninggal dunia pada tahun 153. Dengan sebab ada perawi-perawi yang dipertikaikan begini, maka hadis ini turun darjatnya. Dia hasan, hadis hasan. Kalau Tirmizi kata hadis ini hasan sahih, yang ni dengan sanad ini hasan. Yang sahih itu merujuk kepada hadis fil bab. Mana hadis dalam bab ni ada yang bertaraf sahih, ada yang bertaraf sahih. Ad-Dhahhak meninggal dunia pada tahun 153 Hijrah. Itu saja yang ada di sini. Daripada Nafi', daripada Ibni Umar. Ini perawi-perawi yang kita sudah banyak kali bertemu. Kata beliau, ada seorang lelaki memberi salam kepada Nabi SAW ketika baginda sedang membuang air kecil. Maka baginda tidak menjawab salamnya. Jadi kebanyakannya nampak kalau kita perhatikan hadis-hadis sahabat bagi salam kepada Nabi ketika sedang buang air itu, boleh dikatakan semuanya ketika Nabi sedang buang air kecil. Bukan ketika sedang buang air besar, tidak. Kenapa? Sebabnya kalau nak buang air besar, dia pergi agak jauh dan lindung daripada pandangan orang. Jauh daripada pandangan orang. Orang tak nampak. Jadi dengan sebab itu, tak ada berlaku dalam mana-mana riwayat orang bagi salam kepada Nabi SAW ketika baginda sedang buang air besar. Itu tak ada. Tak ada. Yang ada ketika buang air kecil. Air kecil ni di Nabi SAW buang tidak jauh daripada rumahnya. Tidak jauh. Ataupun daripada tempat duduknya itu dia tidak jauh. Dengan sebab itu, kadang-kadang orang tak perasan bagi salam bila lalu. Padahal Nabi SAW sedang buang air. Memberi salam kepada Nabi SAW ketika baginda sedang buang air, maka baginda tidak menjawab salamnya. 798. Saya nak orang lain pula lah baca. Saya dah baca dah tadi. Kita gile-gile baca. Siapa nak baca silakan. Siapa ni? Soleh. Soleh baca. Okey, baik. 798. Okey. Hadis ini menunjukkan orang yang memberi salam dalam keadaan ini tidak berhak mendapat jawapan bagi salamnya. Ini adalah sesuatu yang disepakati di kalangan ulama. Mereka malah berkata dilarang memberi salam kepada orang yang sedang qada hajat, sama ada dengan membuang air besar ataupun air kecil. Walaupun ia diberi salam, maka ia tetap dilarang menjawab salam. Dilarang juga orang yang sedang qada hajat itu berfikir dengan mana-mana zikir. Ia tidak boleh menjawab salam, tidak boleh bertasmid, berkata yarhamkallah kepada orang bersin yang mengucapkan alhamdulillah, dan tidak boleh bertahmid yang mengucapkan alhamdulillah dia bersin. Sepatutnya di sini kita kurungkan kita. Teruskan. Habis tidak boleh bertahmid apa semua, tak boleh. Itu maksudnya. Baik. Ketika baginda sedang membuat, Abu Isa berkata. Abu Isa ni, ingat kata siapa ni Abu Isa ni? Imam Tirmizi. Imam Tirmizi, alhamdulillah. Abu Isa tu kunyah Imam Tirmizi. Nama panggilan Imam Tirmizi. Baik. Abu Isa berkata ini adalah hadis hasan sahih. Ini adalah hadis hasan sahih. Baik. 799. Saya nak Soleh baca lagi lah. Sikit sangat saya baca. Silakan. 799. Selain Tirmizi, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibn Majah, Abu Awanah dalam musnadnya dan Abu Nu'aim di dalam mustakhrajnya. Beliau juga ada meriwayatkannya di dalam kitab mereka masing-masing, kecuali Imam Bukhari. Jadi hadis ni ada dalam Muslim. Muslim tu kalau saya tak sebut nama kitab tu maksudnya kitab mereka yang maklum lah. Maksudnya kalau Muslim, Sahih Muslim. Dia ada lagi banyak lagi kitab lain.
Kalau tak sebut Muslim saja tu maksudnya Sahih Muslim lah. Begitu juga dengan Abu Daud, banyak kitabnya. Bila sebut Abu Daud saja tu maksudnya kitab sunannya lah yang masyhur tu. Ada yang lain-lain. Kalau tidak, saya akan buat beginilah Abu Awanah di dalam musnadnya. Sebab dia ada mustakhraj. Abu Nuaim dalam mustakhrajnya. Mustakhraj jadi satu bentuk kitab hadis ya. Siapa ingat? Saya nak tanya sikit lah. Siapa ingat dalam kita ni ramai-ramai peserta ni, apa maksud kitab hadis mustakhraj ni? Kitab hadis macam mana? Silakan, siapa boleh jawab? Kalau ingat, saya dah cerita dah ni. Saya nak tanya sikit lah, takut tak ingat. Kalau ingat, siapa saja ingat, silakan. Kalau tak ingat, cerita tak ingat. Tak apa. Apa makna kitab mustakhraj ni? Bukan nama kitab dia, jenis kitab tu. Jadi kitab macam mana? Kitab hadis yang macam mana dinamakan mustakhraj? Bukan nama kitab dia tu sebenar. Macam Arba'in, Imam Nawawi. Arba'in tu bukan nama kitab. Arba'in itu nama jenis kitab. Kitab yang mengumpulkan 40 hadis Nabi. Itu dipanggil Arba'in lah, tak kira lah 40 tu hadis macam mana, tak kira. Itu tak Arba'in lah mana? Arba'inat kalau banyak. Itu termasuk dalam jenis-jenis kitab hadis. Jadi ramai ulama yang tulis 40 hadis. Macam-macam lah maksud dia, 40 hadis tentang kezuhudan, tentang akhir zaman, macam-macam ada. Tapi 40. Jadi kitab hadis yang mengumpulkan hadis 40 jadi dipanggil Arba'inat. Mustakhraj ni macam mana? Siapa boleh cerita? Silakan. Sebab saya rasa kalau tak tanya-tanya begini, tak boleh perhatian sangat. Tak ingat sangat. Seolah-olahnya yang kena ingatnya saya saja. Padahalnya berguna untuk semua. Silakan. Siapa ingat? Soleh ingat ke tidak? Saya cuba Maulana. Cuba. Dia mengkaji hadis-hadis daripada Tak jelas. Tak jelas. Suara tu tak jelas. Boleh dengar kan? Sekali lagi apa? Boleh dengar. Okey. Dia kaji hadis-hadis daripada pelbagai kitab hadis. Kemudian dia meletakkan takhrij bagi hadis tersebut bukan melalui sanad daripada kitab hadis yang dikaji. Maksudnya dia buat sanad dia sendiri daripada hadis yang ditakrijkan tu. Begitu ke? Kata macam ni. Hadis tu hadis kitab tertentu lah maksudnya. Ya, betul. Betul lah. Itu makna mustakhraj. Mustakhraj ini diambil satu kitab, macam di sini Abu Nuaim ni diambil kitab Muslim. Mustakhraj ini maksudnya mustakhraj ala Muslim. Mustakhraj ini kitab Muslim, Sahih Muslim tu. Dalam Sahih Muslim tu sanad Imam Muslim lah. Sampai kepada Nabi SAW. Dia ni kemukakan sanad lain. Hadis tu hadis Sahih Muslim. Gitu. Itu orang panggil mustakhraj atas kitab Sahih Muslim. Kalau mustakhraj atas kitab lain sama juga. Mustakhraj juga dipanggil. Tapi asas dia tu kitab hadis tertentu. Hadisnya sama, sanadnya lain. Sanadnya sendiri. Gitu. Sanad pengarang tu sendiri. Jadi adalah di sana sini berbeza mungkin sedikit sebanyak dengan yang asal tu. Sedikit sebanyak lafaz dia. Setengah-setengah tu tidak ada perbezaan. Gitu. Itu kitab mustakhraj namanya. Jenis kitab. Kitab-kitab yang macam ni dipanggil mustakhraj. Berbeza dengan kitab mustadrak. Dia dekat dua tu. Mustakhraj dengan mustadrak. Siapa ingat? Mustadrak tu kitab hadis jenis macam mana? Siapa ingat? Silakan. Siapa ingat? Kitab yang kita baca ni, kitab Tirmizi ni jami'. Jami' pun dia, sunan pun dia. Itu jenis kitab. Siapa boleh jawab? Silakan. Saya ada nampak Izzuddin ni, ada Izzuddin. Izzuddin dengar ke tidak ni? Dengar. Izzuddin boleh cerita ke? Kitab Mustadrak ni jenis kitab macam mana? Tak ingat. Dia dekat tu dengan dua tu. Mustakhraj dengan mustakhraj. Siapa boleh? Silakan, tampil.
Abdul Basir, nampak ada juga. Abdul Basir dari Subang. Dengar ke tidak ni? Saya try jawab awal lah. Ya, silakan. Apa kitab Mustadrak? Mustadrak ni kitab yang menghimpunkan hadis-hadis sahih yang tidak ada di dalam Muslim dan Bukhari, mengikut syarat Muslim dan Bukhari. Itu jawapan saya. Tak apa. Ada orang lain boleh bagi jawapan lagi? Mungkin dia rasa tak puas hati ke dengan jawapan Abdul Basir tadi. Dia nak bagi jawapan yang lain. Silakan. Saya rasa dengan tanya begini hidup sikit. Majlis segar sikit. Dan mungkin lebih kita ingat. Silakan. Siapa? Saya cuba Maulana. Soleh. Saya setuju dengan jawapan. Apa? Saya setuju dengan jawapan Saudara Abdul Basir tadi. Macam tu lah. Tapi dia tidak terhad kepada Bukhari Muslim sajalah. Maksud saya, kitab hadis-hadis lain, Bukhari Muslim, Tirmizi dan lain-lain itu, dia ada syarat-syarat tertentu untuk hadis itu dimasukkan dalam kitab masing-masing. Jadi, pengkaji ini melihat hadis-hadis yang tidak termasuk dalam kitab itu, tapi syarat-syarat yang tersebutkan dalam Bukhari, Muslim, Tirmizi dan lain-lain itu ada mendapati syarat ini, maka dia menghimpunkan hadis-hadis itu menjadilah satu kitab Mustadrak. Betul. Itu baru tepat. Itu tepat. Dia tidak khusus dengan Bukhari Muslim. Cuma oleh kerana kitab Mustadrak ni yang masyhurnya Mustadrak Hakim tu kan, ia dibuat terhadap kitab Bukhari Muslim. Mustadrak ala Sahihain, atas Bukhari dan Muslim. Jadi sebab itu orang nampak Mustadrak itu macam terikat dengan Bukhari Muslim. Padahal tidak begitu. Tidak begitu. Jenis kitab. Itu Mustadrak ya. Baiklah, kita pergi ke sini. Juga ada meriwayatkan dalam kitab mereka masing-masing kecuali Imam Bukhari. Imam Bukhari tak ada. Imam Bukhari tak ada meriwayatkan hadis ini. Jadi Hasan Sahih. Istilah Tirmizi Hasan Sahih. Jadi ini semua istilah. Tadi karaha dalam tajuk itu. Istilah. Bila kita baca kitab Imam Tirmizi, kena tahulah istilah tu. Sentiasa ada dalam kepala kita. Kenapa Imam Tirmizi ni tidak seperti orang lain? Kalau orang lain kata Hasan, Hasan je lah. Kata Sahih, Sahih sajalah. Kenapa dia boleh kata Hasan Sahih? Gabungkan sekali. Kadang-kadang Hasan Sahih Gharib. Gharib tu mana dhaif. Dan kalau Sahih macam mana dhaif pula? Itu boleh jadi kepada orang yang tidak biasa dengan cara Imam Tirmizi ni, dia keliru lah. Dengan sebab itu, saya syorkan paling tidak kepada peserta-peserta kelas kita ni, tengok muqaddimah Sunan Tirmizi yang saya buat itu, paling tidak itu yang dah ada dalam bahasa kita. Dan saya sudah bagi dah sebelum ni. Kalau ada yang belum dapat lagi, mintalah dengan pihak penganjur. Saya rasa ada dah disediakan. Di sini dengan saya ni pun memang ada lah. Itu muqaddimah Sunan Tirmizi. Jadi dalam muqaddimah tu saya kemukakan banyaklah istilah-istilah. Ini kalau Imam Tirmizi kata begini, ini maksudnya. Imam Tirmizi kata begini, ini maksudnya. Dengan contoh-contohnya sekali. Jadi macam hadis yang kita bincangkan ini sebenarnya yang Hasan ini tepat dengan hadis ini. Ia tidak tepat dengan Sahih. Yang Sahih ini merujuk kepada hadis lain yang juga berkenaan dengan perkara yang sama. Mana ada juga yang Sahih. Tapi hadis ini oleh kerana orang-orang yang ada tadilah ada dipertikaikan begitu begini tu, dia turun sikit Hasan, kepada Hasan. Atau kalau kita mengambil kira ulama-ulama yang lebih ringan dalam penilaiannya, boleh juga kita kata hadis tadi pun sahih. Tapi sahih pada pandangannya lah, darjat kesahihannya itu tentu sekali tidak sama dengan kesahihan yang disyaratkan oleh Imam Bukhari. Tapi bolehlah kalau nak kata sahih pun. Tetapi yang lebih tepatnya
ialah tujuan Imam Tirmizi gunakan dua istilah macam ni tu, dia nak isyarat kepada ada hadis dalam bab ini bertaraf hasan, ada juga bertaraf sahih. Tetapi sebenarnya kalau kita baca hadis-hadis fil bab ni, bukan hasan dan sahih saja, yang dhaif pun ada. Kenapa Imam Tirmizi tak sebut itu? Kenapa Imam Tirmizi tak sebut juga itu? Jawabnya, paling tinggi pun ada dua ni lah. Paling tinggi. Untuk sah, untuk layak dijadikan sebagai dalil atau bukti dalam bab hukum ni, dia kena hasan sahih. Bukan yang dhaif tu. Yang dhaif itu sebagai sokongan begitu saja. Yang asasnya ada, baik yang hasan maupun yang sahih ada. Itu nak cerita. Sebab itu dia sebut dua ni saja. Sebab untuk hukum, untuk hukum. Yang dhaif itu tak boleh dijadikan sebagai asas untuk meletakkan hukum, tak boleh. Secara bersendirian. Kecuali kalau digunakannya sebagai riwayat sokongan, itu bolehlah. Kalau dhaif itu tidak kuat sangat. Begitulah. Menjawab salam itu terlarang di sisi kami, kata Tirmizi. Apabila seseorang sedang membuang air besar atau air kecil. Demikianlah ia ditafsirkan oleh sesetengah ahli ilmu. Ini kita ada nota pula di sini. Kita ada nota pula di sini. Baiklah. Kalau kita tengok kitab ini. Cuba tengok di sini. Wa innama yukrahu hadha indana. Siapakah maksud di sisi kami itu? Ni yang kita kata ni kan. Demikianlah ia menjawab salam itu terlarang di sisi kami. Jadi di sisi kami saya tak masuk. Ni sebenarnya boleh masuk nota di sini, boleh buat nota di sini. Di sisi kami itu, siapa kami itu? Cuba tengok. Indana ma'asyiral muhaddithin. Para muhaddithin. Makruh tadi di sisi kami, yani ma'asyiral muhaddithin wa muhaqqiqil fuqaha, dan para fuqaha yang muhaqqiqin, termasuk dalam pengkaji-pengkaji, fuqaha, di kalangan fuqaha. Itu demikian ia ditafsirkan oleh sesetengah ahli ilmu. Di sisi kami itu begitu. Jadi makruh. Baik, kita ada nota 800 di sini. Siapa nak baca nota ni? Silakan. Siapa ni? Abdul Basir. Silakan. Nota 800. Ya. Adapun apabila ia telah selesai daripadanya, maka tidaklah terlarang lagi ia menjawab salam. Jadi sekejap ya, Abdul Basir, selesai daripada buang air dan basuh, bersihkan semua tu, selesai itu. Walaupun belum lagi berwudu. Itu maksudnya. Teruskan. Berdasarkan kenyataan ini, tajuk bab nampaknya tidak begitu tepat dengan hadis di bawahnya. Tajuk bab menunjukkan umum, sedangkan hadis di bawahnya pula menunjukkan khusus. Seperti yang saya dah bincangkan tadi kan, itu maksudnya. Dan ini ada tersebut di dalam syarah-syarah Sunan Tirmizi yang saya baca tadi dalam Tuhfatul Ahwazi ke, ataupun Ithafit Talibil Ahwazi dan lain-lain ada sebut. Teruskan. Para ulama berbeza pendapat tentang hukum memberi salam kepada orang yang sedang dalam qada hajat atau sedang bersetubuh. Demikian juga tentang menyebut nama Allah ketika sedang dalam keadaan itu. Kata An-Nawawi di dalam syarah Muslim, dilarang memberi salam kepada orang yang sedang qada hajat, sama ada sedang membuang air besar atau air kecil. Jika ada orang memberi salam kepada seseorang dalam keadaan itu, ia dilarang menjawabnya. Orang yang sedang qada hajat juga dilarang menyebut nama Allah melalui mana-mana zikir. Ia tidak boleh bertasbih, bertahlil, menjawab salam, bertashmid, bertahmid bila bersin dan menjawab azan muazzin. Demikian juga dilarang orang yang sedang bersetubuh. Jika ia bersin dalam keadaan itu, hendaklah ia memuji Allah, yakni bertahmid di dalam hatinya. Ia tidak boleh menggerakkan lidahnya.
Larangan berzikir yang kami sebut ketika sedang membuang air atau bersetubuh itu hanyalah memberi hukum makruh tanzihi sahaja. Tidaklah ia memberi hukum haram. Tidaklah berdosa orang yang melakukannya. Orang yang sedang qada hajat juga dilarang bercakap-cakap dengan percakapan apa sekalipun, kecuali dalam keadaan darurat, seperti apabila ternampak orang buta yang hampir jatuh telaga dan sebagainya, ternampak ular, kalajengking atau lain-lain yang membahayakan seseorang sedang menuju ke arahnya. Bercakap dalam keadaan itu bukan lagi makruh, malah menjadi wajib. Larangan yang kami sebut itu semuanya dalam keadaan biasa, bukan dalam keadaan darurat. Itulah mazhab kita dan mazhab kebanyakan ulama. Antara orang yang dinukil oleh Ibnu Munzir berpendapat begitu ialah Ibnu Abbas, Atta', Sa'id Al-Juhani, Ikrimah dan lain-lain. Ibrahim An-Naqai dan Ibnu Sirin pula dinukilkan berpendapat ia tidak mengapa. Wallahu a'lam. Itu yang saya nukilkan daripada Imam Nawawi. Mana ada juga ulama yang mengatakan tak apa, boleh. Dalam keadaan itu pun boleh. Boleh. Semualah menyebut nama Allah, jawab salam. Jadi maknanya larangan di sini memberi makna makruh sahaja. Makruh tanzihi. Elok sahaja tidak sebut itu. Tidak jawab salam itu. Tapi kalau jawab pun tidaklah sampai berdosa. Ini bermakna karahah yang digunakan oleh Tirmizi di dalam tajuk bab itu memang dengan makna makruh. Seperti dalam istilah mutaakhirin. Bukan dengan makna haram. Mengambil kira khilaf tadi. Tapi mungkin ada ulama yang mengatakan memang tak boleh. Kalau tak boleh haram, maka itu pendapat dia lah. Tapi Imam Nawawi sendiri pun sebut benda ni bukanlah sampai ke peringkat haram. Hanya makruh tanzihi saja. Itu pun dalam keadaan biasa. Kalau dalam keadaan darurat, lain cerita. Bukan sahaja tidak makruh, bahkan menjadi wajib. Seseorang itu bercakap dalam keadaan itu. Menjadi wajib. Gitulah berkenaan dengan hukumnya, berkenaan dengan hukum menjawab salam ketika sedang membuang air ataupun dalam keadaan tidak berwudu. Dalam keadaan tidak berwudu. Jadi lebih baiknya tidaklah begitu. Hadis ini adalah yang terbaik pernah diriwayatkan dalam bab ini. Yang terbaik. Baik. Siapa pula nak baca di sini? Silakan. Saya baca mana? Siapa ni? Syahizat. Syahizat daripada mana? Shah Alam. Shah Alam, silakan. Antara pengajaran, pedoman, panduan dan hukum hakam yang dapat diambil dari hadis ini ialah: pertama, ia menyatakan kewajiban berwuduk kerana membuang air kecil atau yakni kencing. Yang kedua, dilarang menyebut nama Allah ketika sedang membuang air. Walaupun asalnya... Sekejap ya. Ini maksud menyatakan kewajiban berwuduk kerana membuang air kecil. Ini maksudnya bukan setiap kali buang air kecil itu mesti berwuduk, wajib berwuduk, tidak. Maksudnya kalau seseorang itu hendak melakukan sesuatu yang memerlukan wuduk lah. Ketika itu wajib lah. Misalnya nak bersembahyang ke, perlu ada wuduk, wajib lah. Tapi kalau tidak nak bersembahyang, tidak wajib pun. Nak ceritanya di sini, buang air itu sendiri adalah salah satu perkara yang membatalkan wuduk. Kalau seseorang itu dah ada wuduk. Jadi bila dia nak melakukan sesuatu yang perlu wuduk, wajiblah dia berwuduk. Itu maksudnya. Bukan selepas buang air kecil itu terus wajib berwuduk. Tidak, bukan maksud itu. Teruskan tadi. Yang kedua tadi. Kedua, dilarang menyebut nama Allah ketika sedang membuang air, walaupun asalnya adalah wajib, seperti menjawab salam. Orang yang memberi salam dalam keadaan ini tidak berhak dijawab. Jawaban Nabi SAW setelah selesai qada hajat itu semata-mata kerana kemuliaan akhlaknya. Itulah sebabnya baginda melarang orang memberi salam kepadanya dalam keadaan itu. Awal-awal lagi Nabi SAW telah berkata bahawa jika beliau diberi salam dalam keadaan itu, beliau tidak akan menjawab salam.
Semua ini dapat dilihat dalam riwayat Ibnu Majah. Teruskan. Nombor 3. Ketiga, menjawab salam orang yang memang tidak berhak pun dijawab salamnya jelas menunjukkan kemuliaan hati Nabi SAW dan sifat tawaduknya. Keempat, larangan memberi salam kepada orang yang sedang membuang air. Itulah pengajaran ringkas. Mungkin kita dapat ambil banyak lagi daripada itu, tapi sekurang-kurangnya ini yang dapat kita ambil daripada hadis ini sebagai pengajaran. Kemudian Abu Isa berkata dalam bab ini ada juga hadis daripada Al-Muhajir bin Qunfuz, Abdullah bin Hanzalah, Al-Qamah bin Al-Faghwa, Jabir bin Abdullah dan Al-Bara bin Azib. Jadi inilah orang panggil hadis fil bab yang diisyaratkan oleh Imam Tirmizi. Kalau dia kata hadis ini hasan sahih, hadis yang dikemukakannya itu mungkin bertaraf hasan, maka yang sahih yang dia sebut itu kena cari di dalam yang dia sebut dalam, dia kata dalam bab ini, situ kepada kita mungkin ada di situ. Salah satunya bertaraf sahih. Itu maksudnya. Itu maksudnya ya. Ada riwayat daripada Al-Muhajir. Jadi orang-orang yang disebut ni ada riwayat daripada orang ni. Boleh dikatakan semuanya yang disebut itu sahabat. Sahabatlah yang disebutkan. Kecuali adalah mungkin sedikit bukan sahabat tabi'in, tapi itu tidak banyak. Yang banyaknya kalau disebut dalam bab ini ada juga hadis daripada tu, maksudnya nama-nama yang tersebut selepas itu adalah sahabat. Walaupun nama-namanya mungkin tidak biasa didengar oleh kita ataupun kebanyakan kita tak mengetahuinya sebagai sahabat. Contohnya Muhajir bin Qunfuz ini. Baik. 802. Syahizat. Sila baca lagi. Boleh baca lagi sebab sikit lagi baca. Baca lagi. Silakan. Hadis Muhajir bin Qunfuz diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, Ad-Darimi, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban melalui saluran riwayat Qatadah daripada Al-Hasan, daripada Huzain bin Munzir, Hudain daripada Hudain bin Al-Munzir, Abi Sasan daripada Al-Muhajir bin Qunfuz. Di bawah ini adalah lafaz riwayat Abu Daud. Annahu atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabulu fasallama alaihi falam yarudda alaihi hatta tawadda'a thumma tazara ilaihi faqala inni karihtu an azkura Allah azza wa jalla illa ala tuhrin atau qala ala taharatin. Bermaksud sesungguhnya dia telah datang, yakni pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau pergi maksudnya kepada Nabi. Maksudnya perkataan ata ni memang biasanya makna datang, mari, tapi dia termasuk di dalam apa ni? Dia termasuk dalam perkataan yang mutadadul makna. Makna dia tu berlawan. Ada dalam bahasa Arab ni perkataan-perkataan tertentu memberi satu makna dan juga memberi makna yang berlawanan dengannya. Salah satunya perkataan ata. Dengan sebab itu kita boleh juga terjemah ata ni dengan pergi. Tengoklah kesesuaian. Sesungguhnya dia telah pergi. Boleh. Sesungguhnya dia telah datang kepada Nabi. Boleh. Kedua-duanya boleh. Itu maksud saya buat begitu ya. Teruskan. Bermaksud sesungguhnya dia telah datang atau pergi kepada Nabi SAW ketika baginda sedang membuang air kecil, lalu memberi salam kepadanya. Tetapi baginda tidak menjawab salamnya sehinggalah baginda selesai berwuduk. Kemudian Nabi SAW menyatakan alasannya dengan berkata, sebenarnya aku tidak suka menyebut yakni nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Hadis ini sahih. Jadi yang kata sahih tu dalam tajuk bab tu, dalam apa ni riwayat fil bab ni. Tadi sebelum itu Abu Isa berkata hadis ini hasan sahih. Jadi sahih itu yang ni lah. Bukan yang dia kemukakan tu. Bukan yang dia kemukakan. Yang dia kemukakan itu kedudukannya tidak begitu kuat. Ataupun kalau kita kata sahih juga, yang tu pun sahih mengikut pendapat ulama yang tidak begitu ketat lah dalam penerimaan sesuatu hadis sebagai sahih.
Yang ni yang sahih. Mana ada yang hasan, ada yang sahih. Yang ni hadis sahih. Jadi Nabi SAW tak jawab tu sebelum dia berwudu. Tapi selepas itu dia jawab. Hatta tawadda. Selepas dia berwudu dia jawab. Bahkan ada dalam setengah-setengah riwayat dia tidak berwudu oleh kerana tak ada air jauh, dia bertayamum dahulu. Makna itu bersuci jugalah, satu bentuk bersuci juga. Tayamum tu dengan tepuk dinding. Tepuk dinding dia tayamum. Lepas tu dia jawab. Takut tak sempat nak jawab, kalau nak berwuduk dulu lama, ambil masa, nak kena cari air dulu, dan ambil air sembahyang tu lebih mengambil masa yang lebih lama. Jadi Nabi SAW tepuk dinding. Mungkin kita kata tepuk dinding macam mana pula ni? Tepuk dinding untuk bertayamum. Jawabnya di zaman Nabi SAW tu dinding-dinding itu bukan macam dinding kita sekarang ni. Dinding tu setengah-setengah rumah tu memang daripada tanah pun. Jadi macam tepuk tanah dah lah. Daripada perbuatan Nabi SAW itu juga disimpulkan oleh setengah ulama bahawa tidak semestinya atas tanah. Tayamum ni tepuk tanah. Mana-mana tempat yang kita kira adalah debu-debu boleh dah tu. Seperti di dinding, walaupun dinding itu bukan daripada tanah pun. Tentu sekali di kawasan-kawasan seperti itu banyak debu-debu tu. Sebab debu-debu sentiasa berterbangan di kawasan-kawasan seperti itu. Dan ia akan melekat sedikit sebanyak di dinding tu. Nabi tayamum, lepas tu dia jawab. Takut orang tu terlepas jauh pergi. Ada juga yang begitu hadisnya. Ikut mana-mana pun, dalam keadaan tidak suci tu Nabi tak suka sebut. Orang lain tidak, ini lebih khusus kepada Nabi ni. Kalau kita nak ikut pun itu suatu cara lah. Tapi ia mungkin mengelirukan sebab kepada orang lain kalau tak ada wuduk pun bila salam diberikan kena jawab salam itu. Wajib jawab salam. Walaupun tidak dalam keadaan berwuduk. Jadi hadis ni dengan bab yang tajuk bab yang Imam Tirmizi buat tu lebih khusus dengan Nabi, lebih nak menceritakan keadaan Nabi daripada nak menceritakan hukum untuk umum. Sebab Nabi memang buat begini, dia tidak jawab kecuali setelah bersuci. Itu maksudnya ya. Jadi saya tak sebut pula di sini tentang siapa Muhajir bin Qunfuz itu. Sebab macam saya dah sebut dah tadi, bila saya buat nota, saya tidak banyaklah bincang itu. Yang saya rasa perlu saja dahulu saya buat. Kalau tidak, tidaklah. Cuma tengok di sini. Ni hadisnya okey, dia sebut. Ni Muhajir bin Qunfuz. I'lam annahum taqaddamu illa ithnain wa huma. Semua sahabat-sahabat yang disebut di Tirmizi itu sudah pun kita bertemu sebelum ini kecuali dua orang, iaitu Muhajir bin Qunfuz. Siapa dia? Muhajir bin Qunfuz bin Umair bin Jud'an bin Amr bin Ka'ab dan seterusnya ni Quraisy juga dia ni. Jaddu Muhammad bin Zaid bin Al-Muhajir. Dia ni datuk pada Muhammad bin Zaid bin Al-Muhajir. Salah seorang yang memeluk agama Islam di peringkat awal. Yang ini termasuk dalam as-sabiqun al-awwal. Sebab itulah kata tidak semua sahabat tu masyarakat umum kita ni tahu. Padahal dia tu orang yang hebat. Sabiqin ini. Bila dia berhijrah, orang-orang musyrikun menangkapnya. Menahan dia. Dan mereka menyeksanya. Fanfalata minhum. Lepas tu dia dapat lepas daripada mereka dan lari ke Madinah. Nabi SAW kata, sebab dia ni kan, muhajir ni, hadzal muhajir haqqan. Inilah muhajir sebenar. Nabi kata. Dia tu muhajir. Jadi inilah muhajir sebenar. Kata Ibnu Sa'ad, Abu Ubaid dan Askari, dia kata, Sayyidina Uthman telah melantiknya di zaman pemerintahannya sebagai ketua polis, ketua pasukan polis, syurtah.
Ada juga setengah ulama berkata nama dia asalnya Ammar. Nama dia itu. Tapi oleh kerana Nabi kata hadzal muhajir haqqan, inilah muhajir sebenar, maka dia lebih terkenal dengan nama Al-Muhajir. Tapi setengah-setengah tu kata tak, memang nama dia begitu. Ada juga ulama mengatakan nama ayah dia tu Khalaf. Qunfudh itu gelaran. Sebab Qunfudh itu makna apa ni? Landa. Qunfudh. Setengah ulama, tapi ini bila kata qil ini pendapat yang tidak kuat lah. Ada juga yang berpendapat dia ni Islam selepas pembukaan Mekah. Ini tidak kuat. Yang kuatnya yang tadilah. Dia ni termasuk dalam orang awal memeluk agama Islam. Ibnu Abdul Bar berkata dia tinggal di Basrah dan meninggal dunia di situ. Itu tentang Muhajir bin Qunfudh. Seterusnya Abdullah bin Hanzalah 803. Siapa nak baca ini pula ni? Silakan. Hadis dia ni. Ini orang panggil hadis fil bab. Imam Tirmizi tak sebut semua, cuma dia isyarat. Pada hakikatnya banyak juga hadis ni. Kalau kita keluarkan secara berasingan, banyak pula. Sebab itu ulama-ulama buat pula kitab khusus untuk mengemukakan riwayat-riwayat fil bab yang diisyaratkan oleh Tirmizi. Sebab Imam Tirmizi isyarat gitu ya. Dia tidak bawakan lafaz hadis itu dan apa kedudukannya pula dari segi sanadnya. Itu tidak diceritakan. Jadi ulama lain buat. Antara ulama yang buat kerja ni ialah Hafiz Ibn Hajar. Al-Lubab namanya. Dan kemudian ni ada juga ulama yang membuatnya. Siapa nak baca? Silakan. InsyaAllah saya baca insyaAllah Maulana. Siapa ni? Saya Abu Adam dari KL, Setapak KL. Oh, okey. Silakan. Nota 803. Ya. Hadis Abdullah bin Hanzalah dikemukakan oleh Ahmad melalui saluran riwayat Muhammad bin Ja'far daripada Syu'bah, daripada Sa'id, daripada Muhammad bin Al-Munkadir, daripada seorang lelaki daripada Abdullah bin Hanzalah bin Ar-Rahib dengan lafaz Inna rajula salamun Rajulan. Salam ala Nabi sallallahu Sallama. ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad bala falam yarudda alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam An-Nabi. hatta qal biyadihi ilal ha'id ya'ni annahu tayammamu. Annahu tayammama. Itu silap kan? Annahu tayammama. Silakan baca. Bermaksud sesungguhnya ada seorang lelaki memberi salam kepada Nabi SAW ketika baginda membuang air kecil. Nabi SAW tidak menjawab salamnya sebelum menepuk tangannya ke dinding. Maksudnya ialah sebelum baginda bertayamum. Mana sebelum bertayamum tu dia tidak jawab. Ya, betul. Selepas bertayamum baru dia jawab. Teruskan. Hadis ini dhaif kerana majhulnya perawi daripada Abdullah bin Hanzalah. Sebab di sini an rajulin. Kalau dalam bahasa Arabnya an rajulin, daripada seorang lelaki. Siapa seorang lelaki itu tidak diketahui. Sebab itu orang yang tidak diketahui dalam sanad ini menyebabkan sesuatu hadis itu jadi dhaif. Jadi dhaifnya hadis ini kerana
lelaki ni tidak diketahui siapa yang meriwayatkan hadis ini daripada Abdullah bin Hanzalah. Jadi hadis ini bertaraf dhaif. Maknanya hadis dalam bab ini ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Kenapa Imam Tirmizi tak sebut yang dhaif ni? Macam saya sebut tadilah. Kerana ini bab hukum. Bila bab hukum, hadis dhaif ni tak boleh pakai secara tersendiri. Tak boleh pakai. Sebab itu dia kena hasan atau sahih. Dia kena hasan atau sahih. Ini bab nak menentukan makruh ke, haram ke, apa. Ini hukum. Hukum ni tak boleh hadis dhaif. Hadis dhaif hanya sebagai riwayat sokongan, boleh. Boleh. Seterusnya, Alqamah bin Faghwa. Ni. Alqamah bin Faghwa ada juga riwayatnya dalam bab ini. Ada juga. Alqamah bin Faghwa. Baik, kita nak lihat dulu siapa Alqamah bin Faghwa. Alqamah bin Faghwa. Ada juga orang sebut dia Alqamah bin Abil Faghwa, bin Ubaid, bin Amar, dan seterusnya. Ni Al-Khuza'i. Kata Ibnu Hibban, lahu suhbah. Ibnu Hibban kata dia ni sahabat. Ibnul Kalbi juga mengatakan Alqamah bin Faghwa ni sahabat. Dia bahkan mengemukakan nasabnya, silsilah nasabnya sebagaimana yang disebutkan tadi sampai kepada Mazin. Sampai kepada Mazin ini. Dan di tempat yang lain, fakhalafa fi ba'dihi, ada berbezalah di tempat lain disebut. Umar bin Shabbah Baghawi meriwayatkan melalui saluran riwayat Ibnu Ishaq daripada Isa bin Ma'mar daripada Abdullah bin Alqamah bin Faghwa daripada ayahnya. Yang ni Alqamah bin Faghwa. Katanya inilah cerita. Jadi cerita dia ni ada cerita lah juga. Maknanya kesimpulan ringkasnya yang Imam Tirmizi sebut ni riwayat dalam filbab ni, orang itu maksudnya orang tu sahabat lah. Cuma sahabat ni ada juga yang disepakati, ada juga yang khilaf, ada yang kata dia ni tidak sahabat, ada yang kata dia sahabat. Ada juga yang macam tu. Jadi dia ni ramai yang menyebutkan sebagai sahabat. Jadi di sini siapa pula nak baca hadis ini? Silakan, siapa nak baca? Siapa nak baca, silakan. Ada peluang. InsyaAllah saya sambung sikit lagi. Malam ni. Ini siapa ni? Ini Abu dari KL. Abu Adam ya? Abu Adam. Silakan, silakan. 804. Hadis Al-Qamah bin Al-Faghwa dikemukakan oleh At-Tabarani di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, At-Tahawi di dalam Ma'ni Al-Athar dan Ibnu Abi Ashim di dalam Asim di dalam As-Sahabah melalui saluran riwayat Jabir bin Yazid Al-Ju'fi daripada Abdullah bin Muhammad daripada Abi Bakar bin Amr bin Hazam daripada Abdullah bin Alqamah bin Al-Faghwa daripada ayahnya. Katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ahriqal ma nukallimuhu fala yukallimuna hatta Ini silap baru ni. Idza uhriqal ma. Betul tak apa, baca. Teruskan. Idza ahriqal ma uhriqal ma nukallimuhu fala yukallimuna hatta ya'tiya manzilahu fayatawadda'a wudu'ahu lis-salah. Qulna ya Rasulullah nukallimuka fala tukallimuna wa nusallimuka fala tarudd alaina hatta nazalat. Fala taruddu alaina.
فلا ترد فلا ترد علينا حتى نزلت آية الرخصة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية Al-Maidah ayat 6. Ya. Bermaksud Rasulullah SAW apabila membuang air, kalau kami menegurnya, dia tidak akan menjawab sehingga dia pulang ke rumah. Lalu berwuduk seperti wuduknya, seperti wuduknya untuk bersolat. Pernah kami berkata, wahai Rasulullah, kami menegurmu, kamu tidak menjawab. Kami memberi salam kepadamu, tidak juga kamu menjawab. Sehinggalah turun ayat kebenaran yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak bersolat, hingga ke akhir ayat surah Al-Maidah ayat ke-6. Ya. Teruskan. Hadis ini dhaif kerana di dalam sanadnya ada Jabir bin Yazid Al-Ju'fi, dia seorang dhaif. 805. Sejak lepas Ya. tu kita bertemu dengan hadis Jabir bin Abdullah dan Al-Bara bin Azib. Jadi ini sahabat yang terkenal lah, Jabir bin Abdullah dan Bara bin Azib ni selalu kita bertemu lah. Sebenarnya kadang-kadang yang Imam Tirmizi tak sebut ni, masih ada lagi sahabat lain yang meriwayatkan perkara yang sama tu, ataupun dekat-dekat lah dengan bab ni. Ada juga macam di sini Jabir bin Samurah, itu sahabat yang juga meriwayatkan, tapi Imam Tirmizi tak sebut. Itu dapat kita lihat di dalam kitab-kitab yang membincangkan secara khusus tentang riwayat-riwayat fil bab. Itu dapat kita lihat. Ataupun dalam syarah-syarah hadis seperti yang saya tunjuk tadi pun, itu pun dah ada sebenarnya. Dah ada. Jadi kalau kita tengok di sini hadis Jabir bin Abdullah ni, cuba tengok di sini. Hadis ini juga dhaif kerana di dalam sanadnya ada Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Dia seorang perawi dhaif. Albani mengatakan hadis ini sahih. Sebenarnya tidak begitu tepat. Sebab apa? Sebab ni Abdullah bin Muhammad bin Aqil ni ada. Ini perawi dhaif. Jadi dhaif hadis itu. Hadis Al-Bara bin Azib, ini baca sendirilah, seperti tengok sini ada dalam Tabarani, Mu'jam Awsat dan lain-lain lagi. Bara bin Azib. Hadis ini juga dhaif kerana Hasan Al-Basri meriwayatkannya secara an-anah. Hasan Basri daripada Al-Bara bin Azib. Hasan Basri menggunakan lafaz an secara an-anah. Sedangkan beliau seorang mudallis. Hasan Basri walaupun seorang tokoh besar, tapi ia terkenal sebagai mudallis. Seorang mudallis kalau meriwayatkan hadis secara an-anah, ni macam di sini, Al-Hasan anil Bara. Ini terjemahan. Hasan anil Bara, daripada Bara. Menggunakan begitu, itu maksudnya riwayat secara al-an-anah. Dia jadi dhaif. Al-Haythami pula berkata di dalam sanadnya ada orang yang aku tak kenal. Ada orang yang aku tak kenal. Jadi itu juga majhul, menyebabkan hadis itu jadi dhaif juga. Tapi kandungan hadisnya lebih kurang sama dengan yang sahih juga. Cuba kita perhati ini di sini. Sesungguhnya dia telah memberi salam kepada Nabi SAW ketika baginda sedang membuang air kecil. Baginda tidak menjawab salamnya sehingga telah selesai. Begitu. Tapi sehingga telah selesai itu macam tergantung juga. Sebab selesai pun dia tidak jawab lagi. Sehingga dia bersuci. Itu yang jelas dalam kebanyakan riwayatnya. Bersuci itu biasanya dengan berwuduk. Itu yang lebih sahih. Ada juga yang bertayamum. Untuk jadi sokongan itu bolehlah sebagai sokongan. Begitulah ceritanya. Ada lagi yang lain, silakan. Malah nak tanya tentang haji. Anda nak pergi haji tahun ni, anak perempuan. Ya.
tentang pakaian orang perempuan ni kan, kalau macam kalau orang lelaki dia pakai ihram tu, masa dia nak tidur, dia memang tak boleh buka, tak boleh pakai yang berjahit kan. Tapi kalau orang perempuan, kalau dia macam dia tutup muka ke, benda tu macam mana tu? Tak apa kalau tidak sengaja kan, tak apa. Tak ada apa tu. Kalau sengaja tak boleh lah tutup muka ni tidur, walaupun tidur. Dia sebenarnya yang tak mau tutup muka tu pada masa tawaf tu. Oh, maknanya orang ihram perempuan masa tawaf tu lah dia kena jaga aurat. Itu sebenarnya tempatnya. Seperti kalau masa mana? lain tu? Tak apa. Seperti kita kata, apa ni? Semasa semayang, kita semayang kan, tak boleh tutup muka kan. Begitulah juga. Jadi tawaf tu samalah semayang juga. Tapi kalau orang lelaki tak boleh walaupun dia kata dia nak tidur dalam masjid. Sekejap tu kan. Siang hari misalnya dia pakai ihram ataupun malam. Tak boleh kan? Ya. Kena jagalah tu. Kena jaga. Walau bagaimanapun perempuan pun seeloknya kena jagalah. Kena jaga. Kena jaga. Seelok tapi tidaklah kata sampai salah besar apa kena bayar dam apa tak perlu. Maksud tak tutup muka tu lebih kepada masa tawaf tu. Di situ. Terima kasih. Dan begitu juga kalau mati kan, meninggal dunia, tak tutup muka juga. Itu sunnah Nabi. Orang dalam ihram tu. Itu ada dia lebih kepada keadaan-keadaan tertentu tu. Gitu. Kalau lelaki lah. Kalau perempuan tak ada masalah. Ya. Maulana boleh sikit tak? Ya. Ada apa? Ada lagi. Berkaitan dengan haji tadi lah. Kalau ikut mazhab Syafi'i, haji ifrad tu lebih afdal. Tapi kalau ikut hadis ni macam haji kiram pula. Macam mana tu Maulana? Memang di antara imam-imam mazhab tu dia ada khilaf tentang haji mana paling afdal. Kalau Imam Ahmad dia kata haji tamattu. Walaupun Nabi SAW tidak buat haji tamattu. Tapi Nabi ada sebutkan macam saya sebut tadi. Dan dia suruh sahabat-sahabat dia tukar tu. Buat umrah dulu, lepas tu baru buat haji. Lepas tu dengan selesai buat umrah tu, bukalah ihram tu. Dan Nabi suruh buat begitu. Dan dia sebut, kalau tidak kerana aku ni kalaulah aku ni tahu perkara akan datang seperti perkara yang lalu, nescaya aku tak bawa. Maknanya yang aku suruh kamu tu itulah yang terbaik. Tetapi oleh kerana aku bawa ni binatang kurban ni bersama, aku tak boleh buat macam tu. Seolah-olahnya Imam Ahmad faham maknanya yang itu. Mana sunnah hammiyah dipanggil. Kadang-kadang sunnah hammiyah itu diutamakan daripada sunnah fi'liyah. Fi'liyah tu perbuatan Nabi sendiri. Perbuatan Nabi sendiri. Dia faham gitu. Tapi setengah-setengah ulama kata tak, mana boleh macam tu. Yang dia buat tu lah tentunya lebih baik. Ataupun paling tidak sama-sama baik ke. Gitulah. Imam Syafi'i kata haji ifrad tu lebih baik. Sebab dia faham wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah. Dan nak sempurna ni kalau buat satu-satu lah. Sebab itu kalau buat satu-satu tu kan tak kena bayar dam apa-apa kan. Maknanya sempurna. Bayar dam ini sama ada haji tamattu, haji qiran kan. Dia kena kurbankan binatang. Kurban tu untuk apa? Untuk menampung kekurangan lah kira-kiranya. Sebab itu dia kata haji ifrad tu lebih afdal. Tapi kalau Imam Abu Hanifah, dia kata haji qiran. Sebab itu yang dilakukan oleh Nabi. Tak kira lah. Dia kurban ke apa ke, tak kira lah. Jadi banyak lagi ibadat dia lakukan. Kurban lagi, haji itu lagi, umrah lagi buat dalam masa yang sama. Jadi dia kata yang Nabi buat tentulah itulah yang lebih baik. Begitu. Walaupun kita kata mungkin sempurnakanlah haji dan umrah tu dengan melakukan berasingan. Ya, kepada orang lain, kepada orang yang ada kemampuan. Boleh pergi banyak kali, ada duit. Boleh pergi umrah pada bulan, bukan bulan haji. Buat dengan tenang saja, lepas tu buat haji pula. Boleh. Tapi kepada orang yang tidak mampu katakanlah, dia buat sekali. Mana lebih baik? Lebih baiklah dia buat sekali. Itu masing-masing lah pendapat itu. Kita tak nak kata apa lah. Masing-masing pilihan. Tapi mereka ada hujah masing-masing di belakang. Gitu lah. Nak pilih mana-mana,
bagi saya lah, kalau ada duit banyak, kaya, senang, sekali buat haji, ikut haji tamattu. Sekali buat haji, ikut haji qiran. Sekali buat haji, ikut haji ifrad. Selesai masalah. Semua mazhab kita ikut. Selesai masalah. Kalau ada duit lah. Maulana, maaf nak tanya sikit lagi tentang pakaian tu. Sebab pengalaman saya lah masa saya pergi Mekah tu, kawan sebilik dia tidur, dia pakai kain sarung sahaja. Jadi kalau dalam ihram yang tu tak elok lah maknanya. Tak elok, perempuan molek apa ni, macam biasa. Macam biasa. Okey, terima kasih. Ya. Jadi sekadar itulah dulu ya untuk hari ini. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.